Baik, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia, dan seperti kita tahu kerajaan Malaysia menyasarkan lebih kurang 80% rakyat Malaysia menyertai program imunisasi COVID-19 dalam mencapai imuniti kemput. Namun begitu ada juga golongan anti vaksin yang sedang giat berusaha untuk menyebarkan daya-daya palsu ini, Minawar. Itu satu perkara yang sangat menggusarkan. Seperti semalam kita sudah maklum yang Maklumat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa kerajaan akan memberi tindakan kepada gerakan ataupun golongan anti vaksin ini. Kerana kita sudah maklum bahawa gerakan anti vaksin ini sememangnya menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar ataupun informasi yang tidak tepat berkaitan vaksin, dan kita sering kali mewar-warkan kepada penonton bahawa kepentingan dan juga kebaikan vaksin ini. Jadi untuk kita mendapatkan pencerahan berkenaan bagaimana penyebaran dakwah anti vaksin ini, kita terus saja bersama dengan tetamu kita secara Skype. Profesor Madya Dr. Muhammad Zukhairi Muhammad Rani, Profesor Madya Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawar, Hana. Baik, Doktor, mungkin kita sebelum kita mulakan perbincangan kita dengan berlanjut, mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana bermulanya dakwah anti vaksin itu sendiri. Okey, daya anti vaksin ni bermula daripada bukan baru lagi ya. Maksudnya sebelum zaman COVID-19 pun telah ada daya anti vaksin pada waktu tersebut. Vaksin ini ialah dia menghalang ataupun menggoyahkan praktis anti vaksin yang kita beri kepada kanak-kanak, kepada bayi. Tetapi kalau kita lihat kepada program imunisasi kebangsaan yang bersasarkan kepada kanak-kanak dan bayi, sebenarnya sangat-sangat berjaya ya. Hampir semua bayi yang lahir di Malaysia ini memang telah mendapat vaksin, dan sebenarnya pemberian vaksin ini juga kita gunakan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Kanak-kanak. Jadi ia adalah satu program yang sangat berjaya dan telah menghasilkan imuniti kelompok untuk banyak penyakit. Contohnya penyakit TB, penyakit difteria, pertasis, tetanus dan sebagainya yang mana diberikan pada program imunisasi bayi dan kanak-kanak ni. Baik, jadi mereka ini memang pernah berhenti untuk menyebarkan dakwah, dan kini COVID-19 ada dan kita berikan vaksin. Mereka tetap menggunakan dakwah untuk menghalang vaksin ini diberikan dengan efektif dan efisien. Baik Doktor, walaupun telah lebih setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, masih ada lagi segelintir pihak yang menidakkan, yang meragui kepentingan vaksin COVID-19 ini, Doktor. Antara yang paling popular lah yang boleh kita kongsikan kepada penonton berkenaan dakwah anti vaksin ini yang menyatakan bahawa vaksin COVID-19 mengandungi DNA babi. Mungkin Doktor boleh memberi pencerahan tentang perihal ataupun situasi berkenaan ini, Doktor. Okey, sebenarnya vaksin ni adalah bahan yang kita berikan kepada badan kita untuk menghasilkan tindak balas, dan apabila vaksin ini diberikan, ia akan merangsang sel-sel badan kita untuk membina imuniti atau ketahanan badan. Jadi ketahanan badan ni adalah askar-askar dalam badan yang kita latih dan kita perlukan apabila kita mendapat jangkitan. Pendek kata, vaksin ini melawan jangkitan tersebut sekiranya kita terjangkit. Ini cara vaksin ini berfungsi. Jadi kalau kita lihat balik pada bahan-bahan dalam vaksin ataupun untuk menghasilkan vaksin ini, vaksin yang kita terima di Malaysia seperti Comirnaty keluaran Pfizer adalah jenis vaksin mRNA yang dihasilkan secara sintetik dalam makmal. Dan Sinovac pula ialah vaksin jenis nyah aktif, dan AstraZeneca ialah vaksin vektor yang virusnya menggunakan adenovirus sebagai virus yang membawa maklumat genetik coronavirus ke dalam sel manusia. Jadi tidak ada sel ataupun DNA babi dalam vaksin ini, khususnya produk akhir yang disuntikkan pada badan kita. Lagipun Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa telah memutuskan bahawa COVID-19, vaksin COVID-19 ini adalah diharuskan dan dibenarkan penggunaannya, pengambilannya oleh umat Islam. Pandangan doktor sendiri kepada gerakan anti vaksin ini, dan apa kesannya bila mereka menyebarkan berita palsu itu kepada program kita, yang program imunisasi kebangsaan itu sendiri?
Okey, ya Hana. Sebenarnya gerakan anti vaksin ini adalah gerakan yang boleh menggagalkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Mereka ni sebenarnya tak ramai tetapi mereka ini lantang menghasut individu lain untuk percaya dengan agenda mereka. Mereka agresif menggunakan pelbagai saluran terutamanya WhatsApp. Ini adalah kerana WhatsApp ni suka untuk kita bendung berbanding dengan penggunaan media sosial seperti Facebook kan. Facebook ni kita boleh trace siapa ada nama dan sebagainya. Dan golongan yang suka mengedarkan pesanan-pesanan seperti ini disokong, dibantu pula oleh golongan yang suka forward. Dia macam wartawan tidak rasmi, tidak bertauliah. Dia pula jadi tukang forward dan sumber asalnya tak dapat dikesan. Dan ada juga menggunakan platform agama supaya menghasut individu lain tidak mengambil vaksin. Ini sebenarnya berlaku juga di negara-negara lain. Dalam kalangan agama Islam di negara lain, dalam kalangan umat penganut Kristian misalnya, penganut Hindu misalnya, mereka juga menggunakan platform agama kepada penganut-penganut agama mereka, bukan saja di Malaysia. Dan dalam situasi yang lain ada yang menolak vaksin dan menawarkan produk yang mereka jual ataupun perkhidmatan yang mereka sediakan sebagai kononnya alternatif yang selamat dan lebih baik. Seperti yang doktor nyatakan tadi, gerakan anti vaksin ini akan merencatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam usaha kita mencapai imuniti kelompok, doktor. Jadi pandangan doktor sendiri, semalam pernyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kerajaan akan mengambil tindakan terhadap gerakan anti vaksin ini. Jadi pandangan doktor terhadap keperluan kerajaan terhadap memberi tekanan ataupun tindakan terhadap gerakan anti vaksin ini, doktor. Okey, memandangkan anti vaksin ini berupaya menggugat keselamatan orang ramai dengan sebaran berita palsu mereka menghasut untuk menggagalkan agenda program imunisasi COVID-19 kebangsaan, boleh mendatangkan kebencian dan perasaan ragu-ragu terhadap agenda nasional. Seharusnya penguatkuasaan undang-undang dan hukuman yang berat harus dikenakan ke atas mereka yang memulakan dakwah dan menyebarkan dakwah ini. Dan tindakan yang dikenakan ke atas penyebar berita palsu ini boleh menjadi contoh tauladan supaya tidak diikuti oleh individu lain. Dan selain daripada itu, sekiranya ada hukuman, ada penguasaan undang-undang ini, masyarakat akan lebih yakin pada maklumat yang benar dan bertambah mereka yang turut sama membenteras dakwah ini. Dan saya kira lebih ramai lagi akan mendaftar untuk mendapatkan imunisasi supaya imuniti kelompok dalam masyarakat kita dapat dicapai dengan segera. Bagaimana pula dengan pandangan doktor bahawa wujud daya-daya yang mempunyai kaedah rawatan tradisional cara untuk merawat vaksin COVID-19 daripada jangkitan COVID-19 itu sendiri? Itu antara persoalan yang cukup penting, doktor. Ada yang menyatakan bahawa rebusan air bawang putih, rebusan cengkeh ini mampu merawat atau melindungi diri daripada COVID-19. Antara yang paling popular juga air kelapa muda. Pencerahan, doktor. Okey, Munawar, Hana dan para penonton sekalian, sebenarnya boleh saya tidak menghalang pengambilan air kelapa, pengambilan bawang putih dan sebagainya, kerana ia adalah makanan yang wujud secara semula jadi dan ia ada dalam masyarakat kita. Jadi tidak halang, tetapi jangan ambil dalam kuantiti yang berlebihan. Dan kita lihat sebenarnya untuk memahamkan konsep rawatan perubatan moden, perubatan yang sebenar ini, kita perlu tahu bahawa setiap satu ubat, setiap satu rawatan itu ada dos yang tertentu menyebabkan ubat itu sama ada berkesan untuk merawat dan melindungi kita ataupun boleh menjadi toksik. Bagi dos yang kecil tidak ada respon dalam badan, bagi dos yang besar pula boleh menyebabkan toksik atau keracunan. Dan dos dan keberkesanan ini telah melalui kajian beberapa peringkat, daripada ujian ataupun kajian dalam makmal, kemudian ujian atas haiwan dan seterusnya ujian klinikal. Seterusnya dos yang tepat serta berkesan untuk ubat ini telah diketahui dan boleh digunakan secara selamat
Dan dalam kebanyakan makanan tradisional, rawatan tradisional ini tidak berlandaskan bukti-bukti klinikal dan mungkin ada testimoni yang mana mereka kata makan jadi segar, makan jadi sembuh dan sebagainya, tetapi dalam kaedah rawatan perubatan bukti-bukti untuk merawat ia adalah satu kita katakan bukti yang rendah berbanding dengan bukti-bukti klinikal, dan selagi tidak ada kajian klinikal yang membuktikan keberkesanannya, ia bukanlah ubat yang mujarab untuk berkesan. Namun jika ada makmal-makmal tempatan yang membangunkan ataupun mengadakan kajian untuk ubat-ubat tradisional ini amat dialu-alukan, dan sekiranya boleh dibuktikan, insya-Allah kita akan gunakan ubat sebegini untuk merawat, dan ini adalah satu kejayaan masa harapan untuk industri di Malaysia juga. Dan secara logiknya sekiranya rawatan tradisional ini berkesan, mestilah Kementerian Kesihatan Malaysia menjadi pelanggan pertama membelinya untuk tujuan rawatan. Tidak ada lagi menjual kelapa di tepi jalan dan sebagainya, telah disalurkan terus ke hospital supaya katil-katil hospital yang penuh, ICU yang telah melebihi kapasiti ini dapat diatasi. Namun keadaan ini tidak berlaku buat masa sekarang. Kalau nak cuba tak mendatangkan mudarat, menawar, tidak ada masalah untuk mencubanya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Mungkin sekarang ini doktor boleh kongsikan pengalaman doktor menerima vaksin COVID-19, doktor, bagi kita meningkatkan keyakinan kepada masyarakat di luar sana, doktor. Okey, pengalaman saya mula-mula saya telah mendaftar, saya daftar di portal My Sejahtera. Kemudian giliran saya dipanggil untuk mendapatkan vaksin. Kalau dalam pendaftaran My Sejahtera tu kita telah menyatakan bahawa faktor risiko kita apa, dan kita kongsikan jujur tentang maklumat kesihatan kita. Kita ada penyakit darah tinggi misalnya, pernah mendapat serangan jantung misalnya, kita nyatakan secara jujur, dan apabila kita sampai di pusat pemberian vaksin tersebut akan diminta untuk mengisi borang. Kita dah isi My Sejahtera, kemudian isi borang semua sekali lagi dan kemudiannya kita diperiksa tekanan darah kita, dan kita akan dibawa untuk melihat tayangan penerangan mengenai vaksin COVID-19. Selepas itu kita akan berjumpa dengan doktor dan ditanya sekali lagi, ditemu duga sekali lagi oleh doktor tentang keadaan kesihatan kita, alahan kita terutamanya, kerana ada setengah individu yang pernah mendapat alahan terhadap vaksin sebelum ni. Mungkin vaksin yang diberikan ketika masih bayi ataupun kanak-kanak, mungkin juga vaksin untuk menunaikan umrah ataupun keluar negara. Jadi kita berikan secara jujur, dan selepas itu dikira selamat, barulah kita akan diberikan vaksin. Lepas vaksin pun ada pemantauan juga. Terima sekali doktor boleh kongsikan saranan kepada seluruh rakyat Malaysia agar teruskan mendaftar program imunisasi kebangsaan dan juga berhenti untuk mencari berita-berita palsu atau daya-daya anti vaksin. Pastikan benar baru kongsi. Jika tidak, jangan kongsi. Terus padam saja. Seperti mana kita perlu putuskan rantaian COVID-19 dengan amalan mencuci tangan, amalan menggunakan pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Rantaian informasi palsu ini juga harus kita putuskan. Paling penting, dapatkan maklumat daripada sumber yang benar seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 dan sebagainya. Dan sebenarnya kita tidak ada pilihan lain. Kita mesti menang, kita mesti hentikan pandemik COVID-19 ini dengan segera secara bersama. Ya, betul. Kita mesti menang. Sama-sama kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan juga rantaian penyebaran berita-berita palsu ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Zul Khairi Muhammad Rani, Profesor Madya Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia atas perkongsian pada ini. Terima kasih, Doktor.
Sama-sama. Baik, terima kasih. Itu dia satu perbincangan yang sangat menarik, Menawar. Apa yang kita perlu tekankan sini kerana vaksin ini telah menyelamatkan pelbagai nyawa. Pelbagai penyakit telah berjaya diubati dengan vaksin sahaja. Dan juga kita sedia maklum WHO telah menyatakan bahawa vaksin yang sedia ada ini mampu mengurangkan kadar kematian ataupun kesan ataupun komplikasi kesihatan yang teruk kepada individu yang dijangkiti COVID-19. Jadi jangan ragu-ragu, jangan mengambil pendekatan tunggu dan lihat, terus mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, betul. Dan selepasnya kita akan ke Map Malaysia untuk meninjau keadaan cuaca pada hari ini. Silakan.